combine to forming a complete ring, and then the cambium divide inwards ke dalam to produce or form a secondary xylem, and divide outwards keluar to produce secondary phloem. Okay, and because of this root becomes thicker. Sebab tu you tengok pokok-pokok yang hidup lama ni akar dia besar gila. Okay, it is the results of this lah, secondary growth in the root. Okay, and again function cork cambium ialah untuk protect the tissues lah. Okay, root tissues atau shoot atau stem tadi daripada infection or from pathogens. Okay, ini yang dia cerita pada you bio exploration. Bear in mind, ini keluar hari tu dalam soalan trial kalau tak silap Kucha. Dia tanya kenapa ada ring dia yang terang, ada ring dia yang gelap. Ini jawapan dia duduk kat sini. Right, dia cakap age of plants living in temperate climate. Temperate climate ni dalam suhu yang ada musim. Okay, based on annual growth rings on the stem, because dia punya different growth rate dia berlaku differently based on season. Dia cerita pada you, kalau benda tu berlaku dalam spring, dia akan membentuk bright coloured ring. Okay, and kalau dia berlaku in summer, dia akan membentuk dark coloured ring. This is simply due to when there is enough water, supply and sunlight, secondary xylem is formed bigger and the wall is thinner. However, growth is not suitable in summer, so formation of secondary xylem will be smaller with thicker wall. So you akan nampak formation of different coloured rings lah. So learn to differentiate them. Obviously benda ni you tak boleh nak observe di Malaysia lah, sebab kita tak ada summer atau spring atau winter, tak ada. So kita hanya ajar you dari segi teori sahaja. Hafal je lah salah satu. Dia cerah tu waktu bila. Dah. Kalau dah cerah dalam spring tu boleh tahulah dia gelap dalam summer. Macam tu lah. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Alright. And I mentioned tadi, kebanyakan secondary growth berlaku pada tumbuhan dicot. Okay, tumbuhan berkayu lah, berbunga dan berkayu. However, there are some monocots yang biasanya lifespan dia panjang yang will do secondary growth, cuma dia lain sikit lah. Dan because dia punya secondary growth dia lain, dia tak introduce kepada you pembentukan dia. Because I mentioned last time, susunan xylem and phloem dalam monocots dia berbeza daripada susunan dalam dicot. Because of that, kita tak ajar pelajar secara detail. Buku teks hanya restrict kepada contoh sahaja. Okay, it only gives you example of which organisms, which plants, monocot plants undergo secondary growth sahaja. Dia tak cerita macam mana. Okay, so tak perlu bimbang, insyaAllah tak keluarlah soalan yang melibatkan macam mana. Kalau keluar macam mana pun, just stick kepada the process yang diajar kepada you dalam dicot sahaja. Itu sahaja setakat yang is expected of you to know lah. Okay, cuma dia bagi beberapa contoh dekat sini. Those of you yang pernah tengok aloe vera would probably know lah. Aloe vera ni dia bukanlah lifespan dia panjang sangat, tapi because they keep producing new anak baru, plantlets baru daripada yang lama. So you akan nampak dia hidup agak lama. Macam tu je lah. Okay, the same goes with agave. Okay, tumbuhan ni rasanya tak ada di Malaysia ni. And pokok apa ni? Dracaena. Okay, biasanya ini tumbuhan yang hidup di tempat kering. They can survive a bit longer. Because of that, they can actually undergo secondary growth lah. Itu sahaja setakat yang you perlu tahu. Boleh ke? Boleh. Okay, so kalau dia tanya macam mana secondary growth berlaku dalam whatever tumbuhan yang dia bagi contoh pun, stick kepada processes yang dah diajar kepada you. Ini atau ini. Okay, depends lah. Dia tanya akar ke, dia tanya shoot. Dia tanya akar ke, dia tanya batang. Right, so hanya stick kepada what is taught to you, tak kisah example apa yang dia bagi. Okay, ini teacher mention tadi the importance of primary and secondary growth. Di sini biasanya dia suruh pelajar buat comparison lah. Okay, kenapa plant buat primary growth, kenapa plant buat secondary growth. Obviously primary growth sebab semua plant buat. Okay, you do have to understand that primary growth is probably important for the very survival lah, the basic survival of plant. Sebab itu semua plant kena buat dia.
Okay, so kalau you tengok tadi, elongation will allow absorption of maximum sunlight. Flowworm, pembentukan flowworm will allow for photosynthesis to occur. Pembentukan xylem will allow for transport of water. Okay, and primary xylem, because they also have lignification, walaupun dia tak sekuat secondary tertiary xylem, they masih provide support lah kepada young plants. Alright, secondary growth on the other hand, dia lebih kepada support sebab tumbuhan tu membesar setiap tahun and they grow for a long period of time. Okay, it is to provide stability and mechanical support and give stronger structure to allow the plant to live for a long period of time. Okay, so you boleh baca yang ni, teacher tak akan go through too much. Alright, biasanya soalan yang ni biasa teacher jumpa je dalam soalan essay lah. Dia tanya discuss the importance of secondary growth. Kalau you tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points, so 6 markah. Alright, discuss the importance of primary growth. Kat sini ada 1, 2, 3, 4 markah. So kalau ditanya, bagi soalan, discuss the importance of primary and secondary growth in plants. Oh, ditanya discuss the importance of growth in plants. 10 markah. Ini jawapan dia duduk sini. Okay, boleh? Boleh je. Biasanya ini keluar dalam soalan essay. Kalau keluar dalam soalan structure pun jawapannya masih macam ni lah. Alright. Okay, untuk seterusnya, comparison, teacher tak akan go through secara detail sebab dia dah summarize kepada you dalam bentuk table. Cuma what I should mention is bear in mind, table very rarely accepted in exams. Dia terima pelajar buat table, tapi table ni ialah salah satu bentuk jawapan yang sangat mudah pelajar hilang markah, especially in biology. I am not talking about the other subject, fizik ke kimia ke, kita tak tahu. Tapi dalam biology, kalau you nak buat table, macam mana table yang diterima untuk markah penuh? Sebiji-sebiji macam buku teks. Okay, kalau you boleh hasilkan table sebiji-sebiji macam buku teks macam ni, boleh lah. Kalau tak, memang chances you akan hilang markah. So nasihat teacher biasanya, sebab comparison ni dia akan keluar dalam soalan essay. Kalau you diminta buat comparison, tolong tulis dalam ayat penuh. Okay, buat similarities between primary and secondary growth are both growths can increase the size of plants permanently. Both growths occurred in woody plants and both growths involve cell division by mitosis. While the differences between primary and secondary growth are, for primary growth, the meristematic tissues involved are the apical meristem, while for secondary growth, the meristematic tissues involved are the lateral meristem. Kena macam tu. Okay, ini kalau you tengok aspek yang dia tunjuk ni, ini table, I mention tadi you mesti hasilkan table sebiji-sebiji macam buku teks, tapi ini adalah antara table yang tak diterima dalam exam. Okay, kena buat dalam bentuk ayat penuh. Primary growth, meristem tissue involved are apical meristem. Secondary growth, meristem tissue involved are lateral meristem. Wajib macam tu. Tak boleh macam ni. Boleh faham betul? Boleh. Nak. Tolong ingat, teacher paling pantang pelajar yang suka ikut otak sendiri nak jawab soalan. There are places yang you can be creative, I guess. Tapi when it comes to format jawapan, tolong jangan degil untuk ikut kepala otak sendiri. Teacher saya nak buat juga table sebab table mudah. Buat lah, teacher tak boleh nak stop you. Tapi no for sure lah, teacher cakap siap-siap you akan hilang markah. Okay, macam tu je lah. So tolong take what I say into consideration, tolong take it seriously. Sebab there are a lot of students yang setiap tahun, especially dalam SPM dan SM lah, dia hilang markah. Teacher tak akan boleh bantu. Okay, sebab penandaan mesti berpandukan apa yang berlaku dalam SPM, actual SPM. So jangan degil lah. Nasihat teacher di sini ialah tolong jangan degil nak ikut kepala otak sendiri. Sebab kita dah bagi tahu pada you, kita dah highlight SPM format menjawab pentingnya. So tolong jawab ikut yang diajar kepada you. Kalau nak buat ayat, dia kena macam ni lah. For primary growth, direction of growth occurs longitudinally, while for primary growth, direction of growth occurs radially. Atau you cakap primary growth
primary growth results in increase in length of plant, while secondary growth results in increase in diameter of plant. Macam tu lah. Okay, so yang ni teacher tak akan go through semua sekali sebab ini you boleh baca dan you boleh buat comparison sendiri. Kalau you tengok ada berapa aspek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 differences dan 3 similarities. So ini boleh jadi soalan esei. Soalannya boleh jadi compare and contrast primary and secondary growth in eudicots. 10 markah. Boleh jadi ya. Okay. Ini we haven't discuss format soalan esei, tapi soalan esei you dia ada dua bahagian. Okay, you have section B which is esei respon tertutup dan bahagian C esei respon terbuka. Soalan-soalan berbentuk macam ni, comparison melibatkan fakta yang fix. Ini ialah soalan respon tertutup lah. Okay, respon tertutup ni sebenarnya senang nak jawab. Hafal buku teks you akan dapat markah penuh. Alright. So teacher bagi tahu pelajar selalunya untuk section B tu dia akan ada dua pilihan, tapi dua-dua biasanya akan melibatkan proses. Dan proses ni memang dia sukalah tanya pelajar untuk buat comparison. So tolong do get your processes correct dan ni pay attention kepada table of comparison ni sebab buku teks you memang dah simplify sungguh-sungguh untuk you. Okay. Ini dia cerita information tambahan. Sebab pelajar tak diajar sebenarnya classification of plants. You hari tu belajar classification of animals sahaja. Okay, so untuk plants dia ada exact terms flowering plants ni dalam bahasa biologinya namanya angiosperm. Dan angiosperm ni dia boleh jadi monocots dan dicots. Inilah yang biasanya yang akan boleh buat secondary growth. Okay. Selalunya tumbuhan-tumbuhan berbunga. Itu information tambahan sahaja. Teacher rasa dia letak di sini sebab dia introduce terms ni kepada you dalam discussion tadi. So dia bimbang pelajar tak tahu apa yang dimaksudkan. So boleh bacalah apa yang dimaksudkan dengan eudicot, monocot tu tak ada masalah. Eudicot tu lah yang biasanya pelajar tak pernah jumpa. Okay, alright, and then economic importance pun sama. Ini suka ditanya dalam soalan structure dan soalan esei. Kita selalu jumpa dia dalam soalan esei. Okay, kenapa secondary growth is important? Tolong faham, dia ada dua bentuk soalan untuk this particular part. Why secondary growth is important for plants? Okay, in which the answer is duduk sini. Okay, kenapa secondary growth penting untuk tumbuhan? Jawapannya duduk sini. Kenapa secondary growth penting untuk manusia? Jawapannya duduk sini. Okay, tolong faham. Sebab untuk plants, secondary growth dia buat is simply untuk dia punya survival. Untuk human, secondary growth yang berlaku dalam plants ni kita akan manipulate untuk kita punya biasanya economic importance lah. So di sini economic importance ni refer kepada manusia ya, benefit to human. So kalau soalan keluar dalam exam, tolong baca betul-betul, tengok dia tanya you dalam kategori mana. Importance kepada plant ke importance kepada manusia? Okay, tolong faham tu. And importance kepada manusia, kalau you tengok secondary growth ni yang paling jelas kita nampak berlaku dalam pokok-pokok balak lah. Okay, tumbuhan yang hidup lama dan those are very economically important kepada kita sebab of their values untuk timber. Okay, balak, and then mana lagi? Ni, okay, ada byproduct dia. Untuk balak tadi, satu sebab strukturnya kukuh, kuat, so kita boleh guna dia untuk buat banyak benda. Dua, sebab ring tadi menjadikan dia cantik, so boleh buat decoration. Yang ketiga, okay, you might have production of oil atau resin daripada bark dia. Biasanya datang daripada bark lah. And that kita guna sebagai substances untuk buat either perfume atau medicine atau varnish. Okay, sometimes kita ambil bark dia untuk buat contohnya kulit kayu manis. Itu datang daripada bark lapisan luar batang pokok. Okay. And sebab kebanyakan secondary growth berlaku dalam flowering plants, so those can be used for decoration
and for commercialization of the yield lah, of buah dia. Okay, tolong faham. Ini ialah the uses of plants that undergo secondary growth for human economy. Okay, tolong belajar untuk bezakan. Sebab ini pun berlaku dalam tahun-tahun sebelum ni, bila soalan tanya pelajar tak baca secara jelas, dia jawab ikut suka. Dia jawab importance untuk tumbuhan. Tak kena, you akan hilang terus markah dia. Okay, boleh? Boleh Cik. Okay, activity zone yang ni macam tak berapa penting tapi Google je lah. Okay, Timbers, you boleh Google Timbers in Malaysia. Dia akan keluar lah contoh-contoh dia tu. But I have never seen soalan yang tanya tiba-tiba suruh pelajar namakan apa contoh timber. Kalau nak kena namakan je lah ni pokok meranti, pokok cengal. Biasa dah tu you jumpa kan. Tak perlu hafal pun nama dia punya apa tu, scientific name dia ni. Sekadar nama komersial dia pun tak apa dah. Okay, itu yang common, pokok meranti lah yang biasanya common. Okay, formative practice, alright. Kalau you tengok ini yang kita maksudkan tadi, pelajar kena boleh identify sebab tengok soalan dia. Label primary xylem, primary phloem, secondary xylem, secondary phloem. Kena boleh identify. And then explain formation of secondary xylem and secondary phloem. Ini soalan pengetahuan. Jawapan dia ada tadi dalam buku teks, dalam proses yang kita discuss tadi. And then tengok why is secondary growth important to plants. Tengok soalan dia. Dia specify siap-siap kenapa penting kepada siapa. Sebab kepentingan dia untuk different people tu will be different. Okay. And then secondary growth supports primary growth. Using your knowledge in biology support the above statement. Ini soalan bentuk yang dikhawatiri oleh cikgu-cikgu kalau dia keluar dalam exam. Bear in mind, ini boleh jadi soalan esei ya. Dia boleh jadi 6 atau 8 markah biasanya. So, untuk soalan-soalan macam ni, kalau dia otak ni, dia soalan kebat. Tapi teacher tahu tak semua pelajar mampu fikir untuk jawab soalan. Di sini boleh guna the shortcut yang teacher sebut sebelum ni, access the answer scheme, okay, dan cuba ambil tahu apa jawapan dia. So that kalau you tak buat pun soalan ni sendiri, kalau muncul lah dalam exam, at least you boleh jawab lah, you pernah tengok jawapan dia. Again, I will still prefer pelajar untuk cuba jawab sendiri dulu. Because I mentioned sebelum ni, it's better for you to make mistakes dalam kelas daripada you buat kesalahan dalam exam. Okay, kalau rasa nak mencabar diri atau nak menguji pemahaman, jawab dulu and then check dengan answer scheme. There's nothing wrong with checking with the answer scheme and finding out you are wrong. Tak ada masalah. At least you tahu apa yang you salah. Okay? Boleh? Boleh. Okay. I will stop here. Sebab next 1.3 ni is another subtopic. Cuma sekarang teacher nak bagi tugasan sikit. Let's see. Okay. Alright, I want you to answer. Okay. Soalan-soalan ni soalan mudah je. Soalan 2, soalan 3 tak perlu. Belum belajar lagi. Soalan 5. Soalan 4. Okay, 2, 4, 5. Alright. So teacher minta you jawab soalan 2 tak apa. Soalan 2 kita akan buat pop quiz di sekolah nanti ya. Soalan yang teacher nak you jawab ialah question 4, question 5 and question 6. Boleh? Boleh. Boleh. Dia jawab boleh. Minta buat, alright. Tadi ada pelajar yang mesej-mesej teacher, baru hantar tugasan, teacher mention before, pastikan hantar. Okay, sebab benda yang dihantar melalui Telegram tu ada je kat situ, teacher boleh check bila-bila masa dan ada tarikh kat situ. Cuma
do be reminded bila hantar pada teacher, tolonglah introduce nama you. Okay, teacher saya siapa-siapa dari kelas mana nak hantar tugasan untuk bila. Okay, make sure ditulis di situ. Tak adalah teacher nak kena go back every time. Budak ni kelas mana, budak ni form berapa. Okay, sebab teacher bukan mengajar best you je. So tolong make sure at least ada those information in your answers. Yang ni you boleh jawab dan hantar kepada Telegram teacher macam biasa. Tak perlu salin soalan, okay? Tulis jawapan sahaja because I do have access to the question. Nasihat teacher, jangan menyalin jawapan daripada answer scheme-nya. Belajar untuk cuba jawab. You need the exercise, the practice to answer your exams nanti. Answer scheme tak ada untuk exam. Alright. So you are allowed to discuss however. I can accept kalau jawapan you sama dengan kawan-kawan because that is one way to belajar lah. Okay, discussion, through discussion. So you can do discussion, boleh discuss apa jawapan yang you nak tulis, apa jawapan yang sesuai. You can argue with your friends, tak ada masalah. I insist on you answering question 5 and 6 ni sebab ini biasanya soalan-soalan yang akan keluar dalam section C, soalan esei respon terbuka. Sebab dia suka minta pelajar bagi opinion tapi you will notice opinion yang you bagi masih kena berpandukan fakta biologi. Tak boleh bagi opinion suka hati. Okay, so to do that pelajar memang perlukan praktis yang banyak. So tolong teacher minta tolong buat this question sebab selalunya kalau soalan essay section C tu you tak ada pilihan ya, you kena jawab. Dia bagi satu soalan sahaja wajib jawab 20 markah. Kalau pelajar yang tak buat exercise yang banyak memang dia akan rasa lost sikit lah. Boleh ya? Boleh. So jawab, hantar kepada teacher macam biasa teacher bagi masa seminggu lah. So today is Wednesday the 29th, Tuesday the 29th. So this will be due on the 5th, okay, 5 April. Ini you dah ada di sekolah ni, okay, the 5th of April. Because you are already in school, you can choose sama ada nak hantar melalui, let's see, bolehlah nak hantar melalui Telegram atau nak hantar melalui hard copy kepada teacher. Okay, tak ada masalah. Kalau hantar melalui hard copy, letak je atas meja teacher, pastikan ditulis nama lengkap dan kelas lah. Alright, do you have any question related to this? Ingat tu tak ada tu. Okay, before I end the session, ada satu benda yang teacher lupa nak tanya semalam. 5D, you masih ada ke you punya buku lukisan? Anak-anak 5D? Ada. Ada. Kalau masih ada, pastikan you wujudkan lukisan-lukisan penting daripada topik ni. The diagrams yang penting yang you perlu lukis ialah the arrangement of xylem and phloem dalam the shoot, root and leaf. Itu satu. Those are the diagrams on page 4 tadi. Okay, susunan xylem dan phloem, vascular bundles and ground and epidermal tissues dalam 3 tempat tu, daun, batang dan akar. And then you are to draw the arrangement of secondary and primary xylem and phloem dalam leaf and stem, dalam stem and root untuk secondary growth. Okay, pastikan ada lukisan tu dalam buku lukisan you. 5C, teacher tak pasti tahun lepas you ada ke tak buku lukisan, tahun ni wujudkan untuk kelas teacher. Okay, I mentioned before lukisan penting. Sama ada you perlu melukis dalam exam atau you perlu label lukisan yang diberi. So you mesti boleh lukis dan identify structure daripada lukisan. So wujudkan satu buku lukisan, drawing block tu. Boleh beli kedai RM2 je pun kalau rasa mahal nak beli yang lain. Alright. Dan teacher akan minta pelajar hantar secara berkala lah. Teacher akan check lukisan you. Lukisan biologi yang penting mesti bersih, menggunakan pensel berlabel. Okay. Dan ada explanation yang you rasa proper, yang penting. Okay, untuk kelas teacher 5D tahulah, 5C you should know that teacher jarang minta pelajar buat nota.
Yang teacher biasa check ialah sama ada your formative atau summative practice dan buku lukisannya tu lah. Okay, boleh? Boleh. Alright, so wujudkan those drawings dalam buku you. Teacher mungkin akan minta you hantar bila masa teacher rasa nak check lah. Alright, so pastikan ada supaya you tak perlu buat banyak kerja dalam masa yang pendek. Okay, I should end the session here. Habis masa dah ni.